إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى هذا الدين الشيخ عطاء الله الاسكندري شهد الله له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Ijtira Syahbi daripada Khalid bin Ayyub katanya bahwasanya seorang laki-laki adalah dia pada Bani Israel. Dikata baginya Khalid Bani Israel kerana banyak pasatnya. Maka lalu ia adalah seorang daripada Bani Israel. Dikata baginya Abid Bani Israel. Di atas kepala Abid itu awan yang menaungi dia. Maka kata Khalid dalam dirinya, aku Khalid Bani Israel dan ini Abid Bani Israel. Maka jika aku duduk kepadanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat akan aku dengan sebabnya. Maka duduk ia kepadanya. Maka kata Abid dalam dirinya, aku Abid Bani Israel dan ini Khalid Bani Israel. Duduk ia pada aku, memeliharakan diriku daripadanya. Maka katanya, bergirah engkau daripada aku. Maka diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi, demikian zaman itu suruh olehmu keduanya, maka hendak memulai keduanya amal. Maka sebenarnya telah ku ampun bagi Khalid dan kebinasaan amal Abid. Maka berpalinglah awan itu di atas kepala Khalid. Ini kita sambung lagi sekalian. Tapi tak puasa tak ada. Bila lepas 2 bulan, 1 bulan tak ada. Bila 2 tak ada, 2 bulan lah. Selalu kata tak ada cerita imam. Tahu mana orang mati ni? Alam ni imam darah. Itu dia. Betul-betul malam orang terbaca cerita ikan. Saya ingat tak kurang 20 tahun. Tak kurang tak 20 tahun. Lepas puasa musyrik ni 20 tahun macam-macam. Kita baca dalam kitab ni. Jadi tuan-tuan sekalian, kitab hikam ni dia ada 264 kata-kata hikmah. Hikam kata-kata hikmah. Kalau satu mufrad dipanggil hikmah tu, singular hikmah tu. Kalau plural dia panggil hikam. Hikam ni himpunan kata-kata hikmah. Kita hikam ni kata-kata hikmah yang diambil oleh Syekh Athaillah Al-Askandari, seorang ulama yang tersohor di kalangan ulama sufi. Kita baru 96. Tajuk kita ni juga balik mata saya.
kata Syekh apa maksiat tu. Maksiat awrasat sunnah biman isyarat. Tapi lepas buat maksiat tu dia mewarisi hina diri dan merendah diri. Dan kita buat salah, kita mengaku salah. Merendah diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat dosa, merendah diri. Biasa jarang orang buat dosa merendah diri. Kata Hakim Al-Aswad, orang mukmin dia buat taat menangis. Orang munafik buat maksiat ketawa. Biasanya macam tu. Orang mukmin dia bagi tengah malam, mayang tahajud, mayang sunat itu, sunat ini, bercerau dalam mata, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu itu. Orang munafik dah buat maksiat, ketawa bila. Mana ada orang minum arak menangis? Kita pernah jumpa orang minum arak menangis. Orang judi menangis. Ambil rasuah, ada orang ambil rasuah menangis. Mahkamah jatuh hukum. Kemudian. Dia buat jadi dia. Banyak kali itu. Tapi ada kes, kadang-kadang berlaku tuan sekalian. Orang yang buat maksiat ni, dengan sebab dia buat maksiat, dia rasa bersalah, rasa hina diri, rasa menyesal, rasa rendah diri. Dia salahkan diri dia, awak laku kata Tuhan ni. Kalau Allah matikan aku tengah minum awak ni, apa jadi dengan aku? Neraka mana aku nak masuk? Merendah diri dia bila dia buat maksiat. Khairun, kata Syekh apa ilah, lebih baik. Lebih baik minta ta'atin daripada ketaatan yang kita lakukan. Awrasat Islam biswas tekbaran. Dia buat ta'at, dia rasa hebat, rasa bangga, rasa ego, rasa sombong. Orang yang buat maksiat mewarisi makna kehinaan hingga membawa taubat lebih baik daripada orang buat taat tapi membawa dia sombong. Maksudnya apa? Orang buat dosa, dia bertaubat, Allah sayang dia. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah kasih orang bertaubat. Tapi orang yang buat taat tapi sombong, Allah benci. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci, Allah tak kasih pada orang yang sombong. Kita hanya tuan-tuan lihat, kita buat taat pun kita merendah diri. Apatah lagi kita terkena maksiat, lagilah merendah diri kepada Allah Ta'ala. Macam tu yang sepatutnya, insya-Allah. Ini nak cerita satu kisah yang berlaku di zaman Bani Israel. Tok Pula Manis bawa satu cerita berkaitan dengan persoalan ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Dan citra Sya'bi daripada Khalid bin Ayyub. Khalid bin Ayyub, seorang sahabat Nabi, mencerita pada Sya'bi kisah apa yang berlaku di zaman Bani Israel. Katanya seorang laki-laki adalah ia pada Bani Israel. Seorang laki-laki dia ni Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Banyak Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Jadi dia ni ya, dikata baginya Khalid Bani Israel. Khalid ni orang buat pasat banyak lah. Dia tengok dalam kamus tadi, dia panggil Khalid ni orang yang suka pada benda-benda lucah. Mungkin terlibat dengan zina lah apa, tak tahu. Tapi dia pasat lah. Hingga dia masyhur. Macam kita lah, kalau kita orang tu kaki mencuri. Abang Jaya tu, dia lalu lah tu. Abang baik tu. Tu lalu dah tu. Tu, pencuri tu. Nama dia masyhur sebagai seorang yang fasad, yang rosak akhlak, yang jahat di kalangan Bani Israel, hingga orang gelak dia Khalid Bani Israel. Gelaran buruk lah. Kerana apa orang panggil dia begitu? Kerana banyak fasadnya.
banyak dia buat kerosakan, minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya, hingga namanya masyhur sebagai Khaliq Bani Israel. Itu dia. Ya. Maka lalu ia dengan seorang daripada Bani Israel, dikata baginya abid Bani Israel. Jadi lalu dia nampak seorang abid. Abid ni memang terkenal di kalangan Bani Israel. Orang gelak dia abid Bani Israel. Kerana kuat sangat ibadat dia. Hingga masyhur di kalangan Bani Israel, dia ni orang yang kuat ibadat. Bani Israel ni umur panjang-panjang. Umur panjang-panjang, orangnya besar-besar. Kuat, tenaga dia kuat. Kan? Dia kuat buat ibadat. Kan? Buat ibadat cukup banyak, kuat hingga tergelak. Orang gelak dia abid Bani Israel. Itu dia. Maka jikalau ia duduk kepadanya, ya. Abid Israel. Di atas kepala abid itu awan yang menaungi dia. Awan duduk di atas, duduk naung dia. Mana dia duduk, di situ ada awan. Ada awan. Ini di antara tanda-tanda karamah. Wallahu alam lah masa itu Ustaz Padino bila meninggal. Dia meninggal di sana, meninggal di Kuala Lumpur. Masa itu dia ketua pembangkang. Maka kerajaan bagi sebuah pesawat tentera untuk bawa mayat dia ke Kedah. Saya baca dalam tu lah, dalam cerita dia tu. Yang pilot ni seorang India. Seorang India. Jadi dia bawa pesawat tu, tentera udara. Yang tu dia tanya pembantu dia, seorang Melayu. Ini mayat siapa? Yang mati ni siapa? Jadi pembantu dia bagi tahu yang mati ni Ustaz Padino, ketua pembangkang, pemimpin PAS. Dia heran. Sepanjang pada Kuala Lumpur sampai Kedah, awan lindung kapal terbang tu. Masa pergi hantar mayat, balik dah lah. Balik awan tu bikin mana tak tahu lah kan. Memang masyhur di kalangan wali-wali Allah. Makna kata kalau mereka berjalan, awan payung dia. Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia kalau berjalan, awan payung dia. Kalau panas, matahari tu panas. Tengah panas terik ni. Bila dia berjalan, dia redup. Tak kena panas. Orang lain panas, dia tak panas. Awan lindung dia. Lepas tu, kalau hujan, orang lain basuh kuyup. Awan lindung dia. Awan lindung hujan. Dia tak kena hujan. Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tanda-tanda karamah kepada wali Allah. Jadi nak abid ni dah sampai makam wali lah. Kalau dia berjalan pun awan lindung dia. Apa jadi? Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, maka kata abid, maka kata khaliq, ya, ya, kata khaliq dalam dirinya, aku khaliq Bani Israel dan ini abid Bani Israel. Maka jika aku duduk kepadanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat aku dengan akan daku dengan sebabnya. Nak ambil berkat lah. Jadi dia kata dalam hati dia, si Khaliq ni, kalau aku duduk dengan si abid ni, abid yang wali karamah ni, mudah-mudahan makna kata keberkatan yang ada kat dia tu mai kat aku. Kalau aku duduk dengan dia, dia orang kuat ibadat. Duduk dengan dia dan salam dengan dia, cium tangan dia, mudah-mudahan berkat tu mai kat aku. Allah rahmati aku sama. Kata si Khaliq tadi ni. Dia nak duduk
kepada si Abid. Ya. Apa jadi? Ya. Dia tu Abid, aku ni Khaliq. Dia tu baik, aku jahat. Dia tu taat pada Allah, aku ni buat maksiat. Dia duduk dengan dia, kut-kut. Allah rahmati aku dengan sebab dia. Kata apa yang fasad ni, dia tu si Khaliq tadi. Ya. Dia pun duduk tu. Dia pun duduk sebelah makna kata si Abid tadi. Ya. Maka kata Abid dalam dirinya, bukan cakap kata dalam hati dia. Dia kata dalam diri dia, aku ni Abid Bani Israel. Dan ini Khaliq Bani Israel. Duduk ia kepada aku, memelihara akan diriku daripadanya. Dia kata, dia ni buat kaki maksiat. Meduk dekat aku. Lagi maksiat-maksiat dia tu melarat main kat aku. Kemurkaan Allah Ta'ala kena kat aku. Dia rasa dia hebat. Yang kawan tu buat maksiat, rasa rendah diri. Nak main menumpanglah kepada si Abid. Si Abid dia sombong. Dalam hati dia kata, dia ni orang buat maksiat. Nak meduk kat aku. Tuan turun bala, ngaku aku sekali kena. Artinya, dia rasa diri dia jauh lebih mulia daripada Khaliq ni tadi. Terlintas di hati, bukan cakap. Lintas di hati, tuan-tuan, itu namanya ujub. Bila kita rasa kita baik pada orang, syiddatul ujub. Bila sampai mai bercakap, takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni yang jadi macam tu pasal dia ujub. Di hati dia ada lintas. Dia lebih baik pada Adam. Ana khairu minhu. Aku lebih baik pada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan Adam daripada tanah. Maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, makna kata dia menyembah, sujud pada Adam. Maka aba wastakbara, sombong, angkuh, enggan, sombong, akhirnya wakana minal kafirin, jadi kafir tu. Tuan-tuan tengok dia punya step-step tu. Mula-mula dia ujub, dia baik pada Adam. Lepas tu syiddatul ujub, sampai mula dah bercakap ana khairu minhu. Datang ujian Allah, aba, enggan, tunduk perintah Allah. Naik satu lagi, wastakbara, sombong, kemuncaknya wakana minal kafirin. Lepas tu jangan bagi benih-benih ujub, riak, angkuh, sombong duk dalam diri kita, takut-takut kita jadi kafir tu. Jangan buat pasal. Tu. Dia ni, dia kata apa? Aku ni Abid. Kuat ibadat. Dia ni buat maksiat, meduk kat aku. Apa boleh kacau. Nanti tuan turun bala dengan aku kena. Dia sombong diri dia. Dia rasa dia baik daripada Khaliq tadi ni. Dia jadi macam tu. Ya. Maka meliharakan diriku daripadanya. Aku kena jaga diri aku. Tak lagi penyakit macam penyakit COVID lah. Berjangkit mereka aku. Maksiat tu berjangkit mereka aku. Dia turun bala dengan aku sekali kena. Pokoknya dia rasa jauh lebih mulia diri dia daripada si Khaliq tadi ni. Itu dia. Maka kata Abid dalam dirinya, aku ni Abid Bani Israel. Dia ni Khaliq Bani Israel. Duduk ia padaku, melihara akan diriku daripadanya. Maka katanya, berdirilah engkau daripada aku. Jangan duduklah kat aku. Fikir lain lah.
Dia tak bagi tuan-tuan sekalian, si abid ni nak menumpang kat dia. Nak menumpang rahmat Allah Ta'ala yang Allah turun kat si abid. Kod-kod si Khaliq ni, dia boleh menumpang. Tumpang pun tak bagi. Punya sombong. Mangkitlah, ambil kelih lah. Buat apa main kacau aku? Kan? Ni, teguran. Cerita apa yang berlaku Bani Israel. Kita ambil iktibar lah. Mulia kita kerana tawaduk, tuan. Kita mulia kerana tawaduk. Masa mana kita paling tawaduk? Masa sujud dalam semayang. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan sujud. Sujud ni tuan-tuan satu upacara yang cukup merendah diri. Masa tuan-tuan sujud itulah tuan-tuan pintu langit terbuka luas. Tuan-tuan minta lah apa pun, Tuhan bagi. Bila Tuhan makbul doa kita, bila kita menghina diri kepada Allah. Kita kembali kepada sifat asal kita. Asal kita, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu pakiak. Hina, dina, pakiak miskin. Itulah hang. Wallahu wal ghaniyul hamid. Tuhan tu kaya, agung, hebat. Kita kembali pada sifat kita. Merendah diri. Masa itulah tuan-tuan, pintu langit terbuka luas. Wa man yas'aluni wa man yad'uni fastajiba lahu. Wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa antara kamu yang nak berdoa? Berdoa aku nak makbul. Siapa antara kamu nak minta? Minta aku nak bagi. Siapa antara kamu yang nak minta ampun? Minta ampun, aku nak ampun dosanya. Ketika kita merendah diri itu, Tuhan berfirman kepada manusia, suruh habaq bagi tahu kat Nabi Muhammad, suruh habaq mai kat kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku yang sujud ni Muhammad tanya kamu tentang diriku, habaq kat depa, fa inni qarib. Aku dekat dengan depa. Aku hampir. Jadi Tuhan cukup suka kita merendah diri. Tuhan cukup benci kita sombong. Jadi kalau kita tuan-tuan buat taat merendah diri, kalau Tuhan tak tolong mana boleh buat taat? Kalau Tuhan tak bantu tak boleh. Kita boleh main masjid kerana Allah bagi anugerah, kasih sayang dia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, ibadat yang kita buat ni semata-mata dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Kalau kita tak dapat kasih sayang Allah, kita pun tak boleh main. Kawan-kawan kita di luar tu, kalau mereka dapat kasih sayang Allah, mereka pun main macam kita. Kita pun kalau tak dapat kasih sayang Allah, kita pun jadi macam mereka. Tak main juga lah masjid. Tuan-tuan. Ini semata-mata rahmat Allah. Bukan kederat kita. Bukan usaha kita. Bukan ikhtiar kita. Jadi Allah sangat suka. Pasal apa kita nak tekan sangat merendah diri ni tuan-tuan? Orang yang merendah diri pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, selalunya dia jinak dengan Tuhan. Hati dia jinak dengan Tuhan. Ingat Tuhan selalu. Orang yang sombong, hatinya liak dengan Allah. Kalau kita liak dengan Tuhan, macam mana tuan-tuan? Kita umur kuih lanjut. Hari-hari dengar orang mati. Hari-hari. Buka je Facebook, mati orang ni, mati orang ni, mati. Kita tak mati ke? Kita akan mati. Jadi pada Allah ni, mari kita belajar macam mana tawaduk. Agar kita berjinak-jinak dengan Tuhan. Pada saat-saat kematian tuan-tuan, kita amat perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pun perlu, tapi nak mati tu lagi perlu. Kalau tuan-tuan baca hadis-hadis tentang kematian, teruk tuan. Teruk. Nak mati ni sakit. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu sakarat. Apa sakarat? Sakar ni mabuk. Sakarat, mabuk-mabuk.
terlampau sakit tuan-tuan, macam orang mabuk, hilang pertimbangan. Nak mati tu. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua sakit. Kita ada duit pergi doktor pakar. 5 orang doktor pakar keliling kita. Dia kali buat apa? Dia tengok lah. Adik-beradik, anak cucu main lengkong. Boleh lengkong lah. Sakit ni, kita seorang saja yang rasa. Orang lain tak dapat rasa. Siapa nak? Dekat siapa kita nak minta kalau bukan pada Allah Ta'ala? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah, permudahkanlah kepada kami, aku ni, untuk menghadapi sakaratul maut. Hanya Allah saja boleh ringan. Orang lain siapa tak boleh buat. Betul tuan. Betul tuan, tengok orang kapiak. Dia kalau mati, muka dia macam mana? Lepas tu mereka ada make up. Muka mereka di make up. Kerana huduh, terjelan lidah, terbeliak uji mata. Sakit tuan. Orang mukmin ni Allah kesian. Allah kasih. Allah sayang. Allah peringankan. Nabi kata, 2 kalimah syahadah. Khafifataini alal lisan. 2 kalimah syahadah ni, tuan-tuan, perkataan yang ringan pada sebutan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan sebut, La ilaha illallah. Tuan-tuan buka mulut sikit dah. La ilaha illallah. Bibir tak bergerak pun. Yang bergerak lidah. Nak habaq ni, la ilallah ni ringan. Man akhir kalam, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa akhir kalam dia, perkataan dia yang terakhir, la ilaha illallah, masuk syurga. Bolehkah kita mati mengucap 2 kalimah syahadah? Kalau Tuhan tak tolong. Dengan rahmat, belas kasihan Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Lagi sekali, kita perlukan Allah Ta'ala. Mari kita berjinak-jinak dengan Tuhan. Buat ibadat merendah diri. Orang mukmin buat ibadat, buat taat, menangis. Jangan jadi orang munafik. Buat maksiat ketawa. Ini perangai orang munafik. Kita orang mukmin tak. Kalau buat taat pun menangis, buat maksiat lagilah menangis menyesal. Artinya dalam taat atau dalam maksiat, kita sentiasa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka orang merendah diri. Kita berjinak-jinak dengan Allah, insya-Allah, mudah-mudahan duduk dalam kubur, Allah jinak lagi dengan kita. Masuk kubur, tuan-tuan, ya Allah. Suasana dia berbeza terus dengan apa yang ada di dunia ni. Suasana dia berbeza terus. Dan terputih hubungan, habis terputih dengan dunia ni. Tinggallah kita seorang diri. Musafir, berdagang seorang diri dalam kubur yang sepi. Siapa nak tolong kita? Lagi sekali mohon pertolongan Allah. Jadi oleh kerana tuan-tuan, kita amat perlukan Allah. Allah suka kita tawaduk, mari kita tawaduk. Jangan sombong sebab ibadat kita, jangan sombong dengan sebab ilmu kita, harta benda kita, wajah cantik kita, jangan. Ini semua tuan-tuan anugerah Allah Ta'ala. Yang tak layak kita nak sombong-sombong tu. Tengok cerita ni, Bani Israel ni. Kawan malah nak menumpang. Kan, kut-kut tempiah ke aku sikit. Mengagak pikir. Nanti bala kena kat hang dia main merawit main kat aku. Punya sombong. Tu dia. Orang nak ni, tu saya bagi saya. Tapi kerana dah jadi selalu, payahlah. Telefon saya, Ustaz. Nak minta tolong Ustaz sikit ni. Apa dia? Anak saya lah ada pusat serenti. Dia akan keluar minggu depan. Saya cadang keluar-keluar tu nak terus pergi tempat Ustaz. Tahu balik kampung payah. Tak lagi kawan dia main cari. Dia ni duk menagih lagi kan. Dah ada Ustaz, dia taubat sungguh dah. Kita tak terima kot, dia taubat sungguh.
Nak terima, lagi dia patah balik. Yang tu kacau. Habis nak buat macam mana? Banyak kes ni tuan. Lama saya kata macam ni. Kalau dia betul-betul berhenti, tak apa. Tapi saya akan pantau dia. Kalau saya dapati dia menagih, saya akan terpaksa buang. Takut dia berjangkit budak-budak lain. Sayang ni budak-budak Tuhan mengaji pondok ni. Tengah buat ibadat kuat ni. Bukan kita sombong. Kita nak menyelamatkan orang lain. Dia pantak main. Seminggu cantik. Oh, mayang bagus. Masuk minggu kedua, malah duit orang ni hilang, duit orang ni hilang. Kacau. Last sekali dapat berita, dia dapat. Mana dia dapat? Pusya mai cari dia pun tak tahulah. Lepas tu, motosikal budak pondok pula hilang. Saya kata kacau. Patut buang. Oleh kerana kes ni berkali-kali berlaku, tak payahlah. Bukan kita sombong. Orang nak menumpang duduk mengaji dengan kita tak sombong. Tapi nak selamatkan yang lain tu. Itu cerita dia. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang ada di hati kita. Jangan pandang rendah ke orang lain. Jadilah macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar tu ada tengok burung menatang. Dia kata burung, dia kata lebih baik pada aku. Kita akan jumpa satu suasana tuan-tuan. Kita akan lihat besok ni. Kita rasa menatang lebih bagus daripada kita. Apabila tuan-tuan Allah Ta'ala buka penimbangan keadilan. Semua ditimbang, dosa kita semua dihisap. Ketika itu sebagai balasan apa yang kita buat pada binatang. Maka Allah hidupkan balik binatang. Kita buat zalim kat kucing, kita sepak kucing. Allah hidupkan balik kucing. Kucing tu besar kita. Kita ni besar kucing. Balik-balik mengaji, kucing duduk buka pintu, terajar, terpelanti pergi dapur. Di akhirat Allah jadikan kita ni besar kucing dan kucing besar kita. Kucing sepak kita, melambung kita. Balas balik apa yang kita buat. Dah habis tuan-tuan semua ni, Allah kembalikan binatang tu jadi tanah. Kita tak tahu lagi ke mana kita nak pergi ni. Tengok lempar jam aku ni, dosa banyak sangat. Ketika itu barulah kita tahu siapa lebih mulia, binatang ke kita. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah Tuanku, alangkah baiknya sekiranya aku kembali jadi tanah. Seteruk-teruk binatang jadi tanah, tak masuk neraka. Kita tak tahu lagi. Allah Rabbi ya Karim. Sebab itu tuan-tuan belajar-belajarlah. Kita merendah diri pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah sayang kat kita. Belah kasihan kat kita. Tuhan pelihara kita. Itu harapan kita insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dia suruhnya si Khalid ni berdiri pergi ke lain. Apa jadi? Maka diwahyukan Allah Ta'ala. Diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi demikian zaman itu. Dia tak sebut Nabi apa. Allah turun wahyu pada Nabi yang ada masa tu. Apa wahyu Allah Ta'ala? Suruh olehmu keduanya. Maka hendaklah memulai keduanya. Ya. Suruh dua-dua. Yang jahat ni, yang abid ni. Mula balik perjalanan ibadat mereka kepada Allah. Ya. Memulai keduanya amal. Maka sebenarnya telah ku ampun bagi Khalid. Khalid ni bila dia dah berdosa, dia menyesal, dia bertaubat, Allah ampun dosa dia. Dia bersih. Baru nak mula buat ibadat. Si Khalid ni. Itu dia. Dan kebinasaan. Dia kata. Kebinasaan amal abid. Ambil ni tuan-tuan sekalian. Amal dia Allah binasakan, musnahkan. Pasal apa? Sombong. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan sebut-sebut ungkit-ungkit. Kita sedekah tapi ungkit sakitkan hati orang.
menyakitkan hati orang, kata pelik-pelik, minta sedekah tak henti-henti. Mana tak miskin, kerja balok, beranak tiap tahun. Lah, kata pelik-pelik kat orang. Sedekah dia tu batal, pahala dia tu binasa. Pasal dia sombong. Dia lupa yang dia duit harta dia bagi kat orang miskin tu, itu anugerah Allah. Amanah Allah saja, bukan hang harta hang hakikat dia. Jadi dia sombong. Bila dia sombong, tuan-tuan, habis amalan tu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suka orang sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka dengan orang sombong. Sebab itu tuan-tuan, kita pergi mengaji pondok, tok guru awal-awal duk cerita adab mengaji. Tok guru akan kata, jadi macam padi. Lagi berisi, lagi tunduk, lagi berisi, lagi tunduk. Tengok orang pondok yang alim-alim, tunduk ya pun. Kalau nak erat kata orang pun dengan penuh beradab. Yang ni Allah, cukup teruk. Semua tak betul. Imam Syafi'i tak betul. Tu budak PE. Lah. Budak PE. Ni supi-supi ni mengarut. Ilmu ayat cak. Lah. Punya sombong. Ni bid'ah semua. Yang ni semua ni bid'ah semua. Tuan-tuan tengok. Berbandingan orang Wahabi ni dengan orang pondok. Jauh beza, tuan. Kita masuk pondok awal-awal tok guru suruh belajar adab. Adab nuntun ilmu, adab dengan diri kita, adab dengan tok guru kita, adab dengan orang ramai, adab dengan orang jahil. Fa iza qatabahumul jahiluna qalu salama. Kamu bertemu dengan orang jahil, bagilah ucapan yang salam, yang selamat, yang baik, lemah lembut. Adab penting, tuan. Itu dia. Ni sombong tak tu pasal. Jadi apa jadi pada Khalik ni? Binasa amal ibadatnya. Hang kena mula pada mula balik. Dan kebinasaan amal abid. Maka berpalinglah awan itu di atas kepala Khalik tadi. Awan yang duduk bawah abid ni, pilari duduk bawah si Khalik yang buat maksiat tadi ni. Berubah tempat. Kemuliaan Allah Ta'ala pada orang yang bersifat tawaduk, bersifat merendah diri. Tak layak, tuan-tuan, Allah nak bagi semua ni pada orang yang makna kata sombong. Kalau ada juga karamah, itu bukan karamah, itu istidrat nama dia. Namanya istidrat. Itu kita takut. Habis cerita Khalik tadi. Kata Haris Al-Muhasi, dan hanya saja sungguhnya yang dikata Allah Subhanahu wa taala daripada segala hamba-Nya itu hati mereka itu. Itu dia. Yang Allah kehendaki merendah diri hati itu. Hati itu tunduk pada Allah. Bila kita nak sombong dengan ilmu, ingat ilmu ni anugerah Allah, bukan usaha dan ikhtiar aku. Kita nak sombong dengan harta, ingat harta ni pun Tuhan bagi. Apa saja yang nak bawa kita sombong, ingat ini semua anugerah Allah, bukan usaha dan ikhtiar kita. Bukan, tuan. Nak kata ikhtiar kita, ramai juga orang mengaji tak dapat. Nak kata reta kita dengan ikhtiar kita, banyak orang cari reta, siang malam pagi petang kerja. Duk miskin situ banyak tak berjaya. Butang sekeliling pinggang, kita Allah bagi. Jadi apa juga yang kita miliki, semua ni anugerah Allah. Kena ingat tu, bukan reta benda kita. Jangan sombong. Ya. Itu dia. Ini kata apa nama syekh kita ni, makna kata yang Allah perhati sangat, iaitu hati kita. Allah hati-hati itu tunduk merendah diri kepada Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Allah tak perhati amalan kamu, rupa parah kamu. Innama yanzuru ila qulubikum.
Yang diperhatikan tu hati kamu itu. Allah perhati hati. Hati tempat tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, maka adalah engkau, ya, maka adalah engkau mereka itu mengikut bagi hati, anggota. Maka adalah anggota mereka itu mengikut bagi hati mereka itu. Bila hati dah sombong, anggota ikut lah. Cara cakap sombong, cara berjalan sombong, cara sikap jadi sombong. Dia bermula pada hati. Jadi kalau hati itu kita dapat jadikan hati kita tawaduk, insya-Allah yang lain semua jadi tawaduk. Cuma ulama-ulama bagi pandangan, nak memiliki tawaduk kena buang takabur. Lagi ada takabur, kita takkan jadi tawaduk. Macam mana nak buang takabur? Kata setengah ulama, pandang asal usul kejadian kamu. Hakikat diri kamu ni siapa dia? Kita manusia, tuan-tuan, yang berasal daripada ayak mani. Percantuman sperm mani ibu dan bapa kita. Itulah asal kejadian kita. Kalau kita tahu kita jadi bayak mandi, nak sombong apa? Itik tak patut ayam tak, itik ayam tak patut itik tak sudu. Kalau ayak mani tu jatuh atas tanah, itulah asal kejadian kita. Mak kita beranak kat kita penuh dengan darah, najis. Itulah asal kejadian kita. Asalnya najis, ujung dia mati, danuk, busuk. Itulah kita. Kata ulama, antara hidup sampai mati itu, kita ni tung tahi bergerak. Hakikat kita tung tahi bergerak. Dalam badan kita ni najis, tahi berada, yak kencing berada. Orang panggil apa? Indah water, lori indah water. Pergi sedut najis, itu pergi buang kat tangki. Dekat kolam najis. Betul tak? Macam kita lah. Masuk makan semua, dan najis, pergi buang Petronas. Pergi singgah masjid, pergi buang. Itulah kita. Tengok badan kita, tuan-tuan. Tak mana ada lubang, situ ada najis. Ada taik. Mana lubang? Taik. Lubang mata? Taik mata. Lubang telinga? Taik telinga. Lubang gigi? Taik gigi. Lubang pusat? Taik pusat. Abang abai. Kadang-kadang, kata ulama, binatang mati mahal pada manusia mati. Sekolah saya tu, dia kona tajam depan tu. Selalu lori langgak lembu. Kita nak pergi mana tu, keluar-keluar tengok lembu kita kena langgak. Dalam raga motor kita ada golok. Kita pun perlekoh, sembelih, memancut darah. Ada hayat mustakhirah. Telefon budak pondok, hampa main meja satu, buat main kati, payung, bubuh batu hampak. Kita jual daging fresh. Daging accident, lembu accident, tapi sempat sembelih. Harga sekilo RM10. Tentang bayar daging lah 40 lah. Oh. Apa jual RM10, dia lajak tu. Tak dan setengah jam. Licin. Tulang RM3. Lagi cepat habis. Manusia mati sembelih tengok. Apa dia orang nak beli. Tak ada nilai dan harga. Tuan-tuan, kita ni belajar-belajar begitu. Apabila kita bersifat tawaduk, tuan, kita jinak dengan Tuhan, ibadat kita bertambah-tambah hebat. Kalau kita dapati kita malas nak buat ibadat, mungkin kita ada sombong. Sombong dengan Allah, sombong dengan manusia, sombong dengan isteri, sombong dengan anak-anak, sombong dengan kawan-kawan. Sombong ni tak layak untuk beribadat kepada Allah. Iblis bila dia sombong, Allah laknat sampai bila-bila. Jadi mari kita belajar menjadikan diri kita orang yang tawaduk. Sebab tu ulama kata bila kita tengok budak-budak kecil, kata apa? Bagilah budak ni, dia masih muda.
Dia tak buat maksiat. Dia belum buat maksiat. Baik dia pada aku. Tengok orang tua-tua, dia kata apa? Bagilah orang tua ni, dia dulu kenal Tuhan daripada aku. Tengok budak-budak muda duk main gitar bawah lampu. Hari ni mungkin dia main gitar. Besok mungkin dia jadi bagus pada aku. Ramai selebriti apa semua. Penyanyi-penyanyi. Cat Steven. Berubah jadi jauh lebih baik pada kita. Berdakwah begitu hebat. Jadi kita pandang semua ni tuan. Kita merasa diri kita ni. Makna kata kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar-belajarlah tuan-tuan. Merendahkan diri, insya-Allah mudah-mudahan layak kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu dia. Kita bagi habis tajuk kita ni. Ya. Bulan depan kita buat tajuk lain. Ya. Kata musannif rahimahullah taala, ketahui olehmu bahwasanya jikalau engkau lihat kepada taksir asbab. Asbab ni sebab-sebab lah. Taksir tu memberi bekah. Sebab yang memberi bekah. Aku boleh buat ibadat kerana aku usaha. Aku pandai kerana aku mengaji. Aku jadi orang kaya kerana aku kerja siang malam pagi petang. Dia nampak yang memberi bekal asbab, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nampak dia meniaga untung, Tuhan bagi dia rezeki untung. Dia mengaji dapat, Tuhan buka pintu hati dia dapat ilmu mudah. Dia jadi senang, dia tak nampak ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak diri dia. Aku, bukan Allah. Ibarat ni. Itu dia. Jadi orang yang macam ni, yang terbit, taksir yang terbit daripada mu, terbit daripada kita, usaha kita, ikhtiar kita, maka keluarlah perkataan aku. Bersifat akuan. Yang ni nama ujub. Ujub lawannya zikrum minna. Ujub ni kita nampak yang kita buat ni semua terbit daripada kita. Zikrum minna, kita nampak yang kita boleh buat apa semua ni anugerah Allah. Dalil dia Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu, Allah jadikan perbuatan kamu. Nabi kata apa? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah. Kita bangkit tengah malam sembahyang tahajud. Ni nak angkat tangan. Allahu Akbar. Kalau Tuhan tak gerakkan lidah, tak boleh sebut Allahu Akbar. Dia tuan. Kalau Tuhan tak bagi, tak boleh angkat tangan. Kalau Allah tak izin, hati tak boleh gerak. Saja aku semayang tahajud 2 rakaat. Tak boleh tuan. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Kata oleh Muhammad, tahajud yang bangkit tu dengan anugerah Allah. Bifadlillah wa birahmatihi. Dengan sebab kasih sayang Allah. Allah sayang hang boleh bangkit tahajud. Kalau Tuhan tak sayang, tak mampu bangkit. Cuba tuan-tuan buat tengok, bangkit sembahyang tahajud. Bukan 4-5 pagi. Tuan-tuan hadirkan hati. Allahu Akbar. Nampak di hati yang kita boleh dirikan sembahyang ni semata-mata kasih sayang Allah. Daripada takbir sampai sujud. Sampai salam. Bercerau ayat mata. Bercerau. Terasa hina sangat diri kita ni. Tak mampu nak rokok, tak mampu nak iktidal, tak mampu nak tahiyat. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baru hilang takabur tu. Ini dah aku. Yang aku, yang ni aku. Tuhan duduk tak mana pun tak tahu. Dalam hidup kita tak ada Allah. Yang ada kita, aku. Tu yang kata ujub-ujub tu. Tu dia.
Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dia kata, yang demikian itu syirik daripadamu. Bukan syurga, syirik. Syirik ni syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kita tak nampak hati kita bahawa ibadat kita dirikan ni anugerah Allah. Kita nampak kita terbit daripada asbab kita. Kederat kita. Ilmu kita. Semua kita. Itu kan panggil syirik khafi. Dan jikalau engkau tilik kepada segala af'al daripada sekira-kira yang yang berbuat dia, maka engkau dapat tauhid perbuatan hak Ta'ala. Kalau kita tilik betul-betul mentauhidkan af'al, mengesahkan perbuatan, semua ni perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah pada hakikatnya. Wallahu khalaqakum, itu tuan-tuan dipanggil, makna kata kita mentauhidkan Allah Ta'ala segi perbuatannya, iaitu perbuatan bahasa idtirari. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu perbuatan ikhtiari. Perbuatan idtirari, perbuatan ikhtiari, hakikatnya semua perbuatan Allah. Apa perbuatan idtirari? Langit, bumi, bulan, bintang, air, semua laut, semua ni idtirari. Perbuatan ikhtiari, kita nampak pada zahir, ikhtiar makhluk. Hakikatnya perbuatan Allah. Ikhtiari pun Allah, makna kata idtirari pun perbuatan Allah. Dalil, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan Allah jadikan juga perbuatan kamu. Itu mentauhidkan af'alullah. Jadi apa yang kita milik, apa yang kita buat, boleh buat, semua ni anugerah Allah. Tuan-tuan tengok surah Yunus. Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi. Kata oleh Muhammad, semua ni merupakan anugerah Allah kepada kamu. Dengan sebab rahmat kasih sayang Allah kepada kamu. Ni kita boleh main mengaji, main masjid, main berjemaah. Semata-mata rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kata lagi Tok Syekh kita ni, Tok Pula Manis, nak memperjelaskan pada kita. Mentauhidkan perbuatan hak Ta'ala yang amat kuasa, maka bahawasanya hak Ta'ala itu wahid. Kita mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, perbuatan, sifat. Kita mengiktikadkan Allah Ta'ala bersifat kuasa. Kalau kita mengaji Usuluddin, kuasa ni taksir, memberi bekas. Tapi kita mengaji ilmu tauhid, la qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Kuasa yang ada pada kita majaz saja, pinjam-pinjam cakap, sembang-sembang boleh. Tapi hakikat yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan ahli-ahli sufi dalam mereka mentauhidkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun nampak lagu tu. Kalau Tuhan tak tolong, Tuhan tak bantu, Tuhan tak payahlah aku pun. Betapa tawaduknya kita dengan Allah. Kita tak nampak kita, yang kita nampak Allah. Fana perbuatan kita dalam perbuatan Allah Ta'ala. Tak nampak perbuatan kita, yang kita nampak perbuatan Allah Ta'ala. Kita syuhud, pandang hati, ini semua perbuatan Allah, bukan perbuatan aku. Kita ni apa? Hawa di udara. Laksana hawa di udara. Habuk di udara. Habuk kan ada apa? Angin tiup ke utara, utaralah dia. Angin tiup selatan, selatanlah dia. Tak ada apa pun, tak ada kita ni.
hamba yang lemah, yang dhaif, yang semata-mata mengharapkan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya dialah kita menyembah, hanya dialah yang kita minta tolong. Itu dia. Ya. Bahawasanya hak Ta'ala itu wahid esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Itu wahid. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Tuhan kamu tu dialah Tuhan yang esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Dan jangan dan tiada atasnya dalam hakikat zaid daripada sekira-kira ia jua. Hakikat makna kata kekuasaan Allah, kewujudan Allah, sifat Allah. Ya. Itu dia. Daripada sekira-kira ia jua. Dialah. Anak kata apa semua dia. Bergerak itu dia, boleh bercakap dia, boleh makan apa saja semua dia. Tak ada campur tangan. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Kita baca lepas bagi salam kan. Kita letak kepala tu atas kepala kita. Kita baca wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Gabuh muka ada tak? Ada berkata bid'ah. Lepas mayang sapu muka bid'ah. Dia pernah jumpa saya, betul kau ustaz? Lepas mayang sapu muka tu bid'ah. Saya kata memanglah sapu muka bid'ah. Yang tak bid'ah sapu pungkok. Assalamualaikum, assalamualaikum, gabui pungkok belah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Aku birulah puak-puak ni pun. Tak tahulah. Kita baca tu. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidz walada. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tak ada baginya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Yang tidak ada sekutu dalam pemerintahan. Walam yakul lahu waliyyun minaz zulli. Dan Allah tak perlukan membantu dalam pemerintahan dia. Gerak diam, apa berlaku, semua Allah. Dan Allah tak perlu pembantu. Oleh itu, wa kabbirhu takbira. Besarkan Tuhanmu dengan sebesar-besarnya. Ni kita nak membesarkan Allah Ta'ala. Kita anggap diri kita terlampau kecil dan terlampau kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Semua ni dia. Kita apa pun tak ada. Ya. Dan iaitu atas tiap-tiap. Dia kata sesuatu kuasa Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah amat berkuasa di atas sesuatu tu, Allah amat kuasa. Apa makna sesuatu? Lain daripada Allah, semua sesuatu. Asya' pun dia, syai' pun dia. Makhluk pun dia. Lain pada Allah, semua panggil makhluk. Lain pada Allah, semua baharu. Semua ni di bawah genggaman Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Tak terlepas satu pun daripada kekuasaan Allah. Semua ni dalam qubdah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerah diri kat dia. Kita tak upaya nak buat apa. Kan? Sebab itu pohon rahmat belah kasihan Allah kepada kita. Tu je. Kan? Usaha kita tak boleh memberi berkat. Hanya Allah saja. Sebab itu kita ni, terutama macam saya ni, umur dah tua. Imam Syafi'i kata, kain kapan kamu sedang ditenun. Kain kapan kita ni sedang ditenun. Kain kapan 3 helai. Mungkin 2 helai dah siap. Tinggal selai lagi. Mungkin 2 helai setengah dah siap. Mungkin 2, bukan 2,5, 2/3/4. Sikit lagi. Bila-bila kita boleh mati tuan. Oleh itu marilah kita belajar daripada sekarang ni tawaduk dengan Allah. Merendah diri.
Dengan sebab merendah diri ni, kita akan menjadi hamba yang berjinak-jinak dengan Allah. Tanda hamba yang berjinak-jinak, Allah tuan. Tengok Quran tu seronok nak baca. Pegang tasbih tu seronok nak zikir. Kalau tak main masjid, tak boleh duduk. Jinak dengan rumah Allah. Jinak dengan kitab Allah. Jinak dengan zikrullah. Ibadat ni kita berjinak-jinak. Tenang jiwa kita nak buat ibadat. Jiwa tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nak mati, Allah panggil kita, jemput kita masuk syurgaku bersama hamba-hambaku. Bahagialah tuan-tuan. Kita ni hamba Allah. Bagi hamba Allah, mai pakat rendah diri dengan Tuhan. Lepas tu orang tua-tua dulu tuan-tuan dia ajak kita. Saya ingat lagi masa duk ikut kuliah Tok Haji Nawawi, Tok Haji Sahak, ni ulama-ulama besar Perak duk main masjid saya. Dengar kita ni lepas sembahyang maghrib doa kat Tuhan supaya Tuhan bagi kita pula sembahyang Isya berjemaah. Lepas sembahyang Isya, minta doa lagi. Minta Allah bagi sembahyang subuh. Lepas subuh, doa lagi. Boleh sembahyang lohok, boleh sembahyang asar. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dalika wada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku akan buat besok. Akan buat, mesti buat, boleh buat, Malaysia boleh. Tak boleh. Illa an yasha Allah. Jika diizin oleh Allah. Hati itu semua yakin macam tu tuan-tuan. Kalau Tuhan tak izin, tak upayalah. Kita jadi hambanya yang biasa merendah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah makna kata kehambaan yang sebenar-benarnya. Yang kuasa hanya Allah. Maka Maha Suci memberi nikmat, dia kata, atas segala yang wujud dengan menjadikan mereka itu daripada Adam. Dan dikurnia mereka itu dalam wujud mereka itu hingga selama-lamanya. Lepas ni nak cerita nikmat yang banyak Tuhan bagi kat kita. Antaranya nikmat ijad, nikmat imdad. Nikmat ijad apa? Nikmat kita diwujudkan di muka bumi ni. Ada setengah tu ibu dia kandung dia. Beranak-beranak tak ada mati pun ada. Kita ni mak kita beranak hidup. Dah hidup Allah kekalkan kita hidup sampai lah. Itu nikmat imdad. Dikekalkan lagi hidup kita. Jadi nikmat Allah ni banyak sangat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Allah tak terhitung. Nikmat paling besar iman dan Islam lah. Allah takdirkan mak pak kita orang Islam tuan-tuan. Kita lahir sebagai seorang Islam. Bayangkan saudara-saudara kita mak pak dia kapiak, punya payah nak masuk Islam. Kita muda. Allah nikmat terbesar lah. Dah Islam pula Allah bagi kita tuan seronok main masjid, boleh berjamaah, boleh main mengaji. Tuan-tuan mengaji ni nikmat besar tuan. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna. Nabi kata malaikat merendahkan sayap dia kepada penuntut-penuntut ilmu. Ridhaan bima yasna, kerana redha dengan apa yang kita buat. Malaikat suka kita main mengaji ni. Mai pada rumah, malaikat rendah sayap, kita berjalan bawah sayap malaikat. Balik sekali lagi, malaikat rendah sayap lagi. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan mendapat keampunan Allah. Tengok kitab Hidayatus Salikin. Nabi kata malaikat sentiasa berterbangan di dunia ni mencari majlis ilmu. Mana ada majlis ilmu, malaikat akan turun. Ni macam malam ni. Ni malaikat ada ni, kita tak nampak dia. Dia nampak kita.
Habis majlis ilmu, saya pun nak balik, tuan-tuan pun nak balik, malaikat pun balik. Naik langit. Allah tanya mai mana? Bukan Tuhan tak tahu, nak habaq mai kat kita. Malaikat kata pergi masjid Batam Matan Jangguih. Mereka buat apa sana? Mereka menceritakan, ya Allah, kebesaran engkau, syurga engkau. Yang hadir tu begitu gairah nak masuk syurga. Pernah tak dapat tengok syurga aku? Malaikat kata tak pernah. Kalau mereka tengok syurga aku, lagi gairah mereka nak mengaji. Mereka buat apa lagi? Cerita nerakamu, pakai takut nerakamu habis. Pernah tak mereka tengok neraka aku? Tak pernah. Kalau mereka tengok neraka aku, tentu mereka takut nak buat maksiat. Aku ampun semua sekali yang ada dalam majlis ilmu tu. Siapa duduk majlis ilmu, dapat keampunan Allah. Dah lamai malaikat payung, balik malaikat payung, duduk dalam masjid, diampun oleh Allah dosa kita. Bukan sakat yang main mengaji, main tidur pun Tuhan ampun. Ada juga main mengaji, ada juga main tidur. Yang tidur pun duduk dalam majlis ilmu, Tuhan ampun. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan jangan tinggal mengaji. Mengaji tuan-tuan sampai mati. Macam tu imam kita ni. Walaupun dia ada ilmu, mengaji tak tinggal. Saya pun duk rojok dia. Tok Imam, tang mana kita berhenti dulu? Tok Imam tunjuk dah. Saya nak khabar satu khabar gembira kat tuan-tuan. Perkhabaran daripada Nabi SAW, tuan-tuan boleh rojok kitab Sayrus Salikin. Buku 1. Nabi kata, man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Siapa mati dalam keadaan dia penuntut ilmu, tak tinggal mengaji, tak tinggal, tiba-tiba dia mati, tak kira lah mati sakit ke kemalangan ke apa, tak kisahlah, tapi pokoknya dia mati dalam keadaan menuntut ilmu. Niat kena jaga. Apa niat mengaji? Liyuh ya bihil Islam. Aku mengaji ni kerana nak menghidupkan agama Islam dalam diri aku, dalam rumah tangga aku, dan dalam negara aku. Nak tegakkan Islam. Tujuan mengaji. Tiba-tiba dia mati. Apa dapat? Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Dia akan dihimpunkan dalam syurga bersama para nabi, darajatan wahidah, derajat yang satu. Orang yang kaki mengaji ni, jangan tinggal mengaji tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di dunia, dipayung oleh malaikat. Duduk dalam masjid ni, Allah ampun dosa. Tuan-tuan mati, duduk dalam syurga bersama-sama para rasul alaihi wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini besar tuan-tuan, fadilat nuntut ilmu. Jangan tinggal. InsyaAllah, kalau Allah Ta'ala izin kita masuk tajuk baru nanti, iaitu ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Dua nikmat, makna kata tidak dikeluarkan daripada wujud mereka keduanya. Apa dia nikmat? Satu nikmat ijad, satu nikmat imdad. Nikmat ijad diwujudkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang imdad, Allah kekalkan kita sampai lah kita hidup lagi. Antara kita dilahirkan sampai sekarang, macam-macam nikmat kita kecap. Terutama nikmat iman dan Islam. Mari kita pakai bersyukur di atas nikmat yang cukup besar ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, itulah rezeki kita pada malam ni. Mari kita hadiahkan Fatihah kepada Tok Imam kita, Tuan Haji Ali dengan membaca sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan sekalian, sebelum saya berunduk ni, satu rayuan untuk tuan-tuan semua. Jadi saya ni sedang membina satu komplek pendidikan di Pulau Pangkok. Pulau Pangkok ni tuan-tuan, Pulau Peranginan.
Tempat yang paling masyhur di Pulau Pangkok, Teluk Nipah. Airnya bersih, jernih. Di situlah ada tanah saya, tuan-tuan. 2 ekar lebih kurang. Sepeninggalan ayah dan ibu saya. Walaupun nama tu nama saya, tapi ialah harta pesaka adik-beradik lah. Jadi hati saya ni, tuan-tuan, amat cenderung nak jadikan tapak tanah tu sebagai pusat pendidikan tahfiz dan pondok. Tapi bila jumpa adik-beradik bincang-bincang, semua setuju. Dan saya dah mulakan beberapa tahun lepas untuk menambak tanah dan sekarang sedang dalam pembinaan. Yang dah siap, tuan-tuan, sebuah surau, sebuah tandai dan sebuah kantin. Ni dah siap dah. Kita akan guna ni bulan Ramadan ni. Kita akan guna insya-Allah untuk sembahyang sunat tarawih dan sebagainya. Dan dalam pembinaan, tuan-tuan, sebuah asrama untuk pelajar dan juga kelas pengajian, tambah lagi 2 biji rumah guru dan tandas muslimin. Yang ni tengah duk buat. Tadi saya dapat panggilan telefon daripada kontraktor yang buat kerja tu. Mereka nak kadar segera, tuan-tuan, mozaik. Belum ni saya hantar dah mozaik. Bernilai harganya 24,000. Tapi yang ni pun dia nak banyak tu juga. Nak buat asrama, tandas laki-laki dan juga 2 biji lagi rumah guru. Jadi tuan-tuan, masalah Pulau Pangkok ni, nak cerita bagi sikit. Dia barang mahal, tuan. Mahal gila-gila. Mozaik kalau beli Pangkok, 3 kali ganda. Yang murah di Pulau Pangkok, arak dengan rokok. Yang tu murah. Cikelat. Yang lain bersih-bersih semua mahal. Terpaksa kita beli di darat. Kita naik bola lori naik feri. Lori sewa dia, tuan-tuan, 1 hari kali hantar pi RM500. Naik feri, tuan-tuan sekalian, harga dia RM880. Sebelum ni saya beli mozaik RM24,000. Nak bawa selori tak boleh. JPJ duk kelewak, dia kata lebih berat. Kita bagi 3 lori. Ni pun nak kena bagi 3 lori. Tuan-tuan bayangkan 1 lori 500, feri 880. 3 lori, tuan-tuan, dekat 5,000. Beli mozaik 24,000, dia punya tambang saja ada 5,000. Itulah nilai dia. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi saya dapat panggilan telefon, dia kata nak kadar segera mozaik. Di malam ni, tuan-tuan sekalian, saya merayulah pada tuan-tuan, siapa yang nak berwakaf, tujuan kita, saya balik esok, lusa saya balik, nak beli mozaik. Siapa-siapa yang berhajat nak wakaf untuk diri dia atau untuk keluarga dia, mak bapaknya yang dah meninggal, saya amat lalukan. Jadi saya akan masukkan tabung sekali lagi. Tuan-tuan tengok ada gambar saya tu, tabung tu lah. Pulau Pangkok ni tempat dia, tuan-tuan, di Teluk Nipah. Kalau tuan-tuan pi ke Pulau Pangkok, turun feri tu, naik teksi, cari driver Melayu, kata pi Teluk Nipah. Sampai Teluk Nipah, kata nak pergi pondok Ustaz Siddiq. Dekat je dengan pantai, tuan. Dan insya-Allah kalau siap komplek ni sepenuhnya, pertama nak ambil pelajar untuk buat kelas tahfiz dan pondok. Yang kedua, saya akan jadikan sebagai pusat mana ibadat ataupun motivasi untuk anak-anak muda kita. Seperti unit amal, jabatan amal, ARC, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, sebagai daya tarikan. Dia dekat dengan pantai. Hang buat ibadat apa, buat kursus program apa, terjun laut. Laut dekat. Anak-anak muda cukup gemak membuat program tepi-tepi laut, insya-Allah. Itu sajalah, tuan-tuan, pada malam ni. Sekali lagi saya merayu, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dapat bantu saya, kerana target saya kalau boleh tahun ni juga saya cuba nak siapkan, tahun depan saya nak buat pengambilan pelajar, terutamanya daripada pelajar Pulau Pangkok. Kerana tuan-tuan dhaif sangatlah bab agama Pulau Pangkok ni. Jadi kita cuba usaha menjadikan satu pusat tarbiyah dalam usaha dakwah dan juga mendidik orang tempatan di pulau tersebut, insya-Allah. Saya rasa itu saja akut untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.